Assalamualaikum dan selamat petang saya ucapkan kepada semua penonton-penonton setia Teh Tarik Talk. Hari ini kita lain sikit ya. Saya ditemani oleh seorang ni sepanggil pangkat abang lah. Abang Nampak kalau gaya badan ni macam saya adik. Ya bang, Allah balik. Nampak yang macam ni nak kena pergi selalu make up balik lah ni. Okey, kena betul balik. Alhamdulillah hari ni Teh Tarik Talk ni dia lain sikit pada edisi kali ni sebab kita dapat buatkan live terus daripada N58 Dun Slim. Dun Slim. Tapi jauh hari ni jalan trik ya Allah. Tapi itulah yang saya agak terkilamnya tu. Dia bagi numerator Dun Slim tapi saya ni sendat-sendat belaka. Itu yang masalah. Panelnya cantik lah. Alhamdulillah. Mungkin hari ni mungkin pada penonton-penonton Teh Tarik Talk mungkin belum ada yang belum mengenali, mungkin juga daripada luar pada Bukit Gantang mungkin belum mengenali siapa panel sebelah saya hari ni. Mungkin juga Tuan Abang Saidi sendiri boleh perkenalkan sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai mukadimah di awal kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya biasalah orang kata tak kenal maka tak cinta. Sahabat Rizal tengok cerita Piramli tak? Kalau tengok cerita Tiga Abdul tu, masa agak sidah ke jalan dah kita tak tahu yang mana satu. Tapi masa tu dia cerita dia nak mengorak ni, ada yang nak mengorak Abdul Wahub ke Abdul Wahid, kita pun tak ingat. Tapi penonton di rumah lebih tahu. Masa dia nak mengorak tu dia pegang sangka burung tu, dia kata apa? Misai pendek tidak berdaya, ibarat kuda hampir mati. Jikalau adinda tidak percaya, opreklah dada, belahlah hati. Dia nak suruh berkenalan lah. Jadi ini tak apalah, kita berkenalan dulu Farizal. Sebab mungkin ada yang di sana tak kenal lagi. Nama saya Ahmad Saidi bin Muhammad Daud. Sekarang ni saya merupakan adun daripada N14 Cangkat Jering dalam Parlimen Bukit Gantang P059, dan juga portfolio di Kerajaan Negeri saya sebagai Esko Kesihatan, Sains, Alam Sekitar dan juga Teknologi Hijau. Lain-lain saya rasa sekali kita kupas masa kita tengah bersembang, terutama pasal umur. Sebab nanti ramai nak bertanya pasal umur tu. Yang umur tu kita bukan kemudian sekali. Tapi yang kena rahsiakan singgah atau tidak tu kena rahsia. Sebab apa? Dia kita support kali ni Datuk Siti Nurhaliza. Biarlah rahsia. Bahaya bila waktu kita pun dah start kena artis-artis ni. Ini sama tak kenal lagi, memang tak tahulah. Dan juga saya nak beritahu pada Teh Tarik Talk punya penonton pada hari ini, kita akan bincangkan satu isu yang saya rasa paling fresh lah mungkin dalam landscape beberapa hari ini. Mungkin sebelum kupaskan tu, mungkin Wevi ceritakan apa aktiviti Wevi di kawasan Muslim ni. Saya dah berkampung di sini lama dah. Saya lebih kurang dalam 2 minggu dah. Sebab ialah cukup untuk saya maklumkan sebenarnya kita kehilangan satu pemata yang cukup hebat sebenarnya dalam arena politik, seorang abang bagi saya, iaitu Allahyarham Datuk Kushairi lah. Jadi saya ingat sebelum kita pergi yang lebih lanjut, sama-sama kita sedekahkan dulu Al-Fatihah buat Allahyarham. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Buat Allahyarham Datuk Kushairi dan juga semua pejuang-pejuang negara. Sebab hari ni tajuk pejuang saya tengok tadi. Betul. So semua pejuang-pejuang negara, pejuang-pejuang yang dah mengharumkan nama negara, serta pejuang-pejuang yang berjuang bermati-matian, tak kira lah dalam bentuk apa sekalipun, demi memastikan kemaslahatan semua rakyat, bukan pejuang parti yang baru nak tubuh ni. Itu yang paling penting. Cumanya saya dalam keadaan sekarang ni, kita dah hampir 2 minggu lah, sebab saya pun ada portfolio esko saya. Saya pun bukan turun atas mata-mata untuk PRK Slim, tapi sebaliknya juga untuk menyelesaikan beberapa isu alam sekitar dan sebagainya. Dalam masa yang sama juga, tadi pun saya pun ialah dalam 1 minit 2 minit lewat ni, sebab baru bersama dengan Datuk Seri Ismail Sabri. Kita ada program tadi ziarah kasih melawat veteran-veteran askar. Yang tu pejuang. Veteran askar ni yang kita pergi tadi ada 6 biji rumah. Ada salah satunya berhadapan dengan peristiwa 13 Mei 69. Jadi sempat dia ceritakan kepada saya apa yang berlaku. Jadi bila bercerita ni, kita tengok pentafsiran pejuang ni sebenarnya besar erti dia sebenarnya. Jadi itulah, tak apalah tadi kita kupas. Cumanya saya nak cerita tu, ada yang 13 Mei 1969 seorang. Ada yang seorang tu dia terlibat dengan bagaimana kita nak menghilangkan anasir komunis di Malaysia. Jadi dia sembang pasal komunis, berapa ramai sahabat-sahabat dia yang terkena bobby trap.
Allah. Yang dia kata sempat meninggal di atas pohon dia, duduk di atas ribaan dia. Ada juga yang terkena baby trap, tak jumpa tu yang hancur. Ada juga dia kata yang masih lagi ada tapi dipotong kaki separuh di atas pohon dan sebagainya. Allah. Jadi ini keadaan itu yang kita panggil sebagai pejuang. Tadi sempat kita pergi tengok tadi, happen to be lah, nak dijadikan cerita. Hari ni saya diberi ruang dan peluang oleh Allah SWT bersama dengan Datuk Seri Ismail Sabri. Jadi saya pun sempat untuk melihat nilaian dan juga erti kata sebenar secara fizikal dan juga secara harfiah dia berkaitan dengan pejuang. Pejuang betul. Macam diorang yang memang dah kata apa merasai detik itu secara live kan. Berbeza dengan mungkin lapis abang, lapis saya yang kita hanya melalui penceritaan. Buka mata dah duduk di atas tilam empuk. Kita dah selesai dah. Betul. Tanpa kita tahu keringat-keringat dan kata apa darah-darah yang mengalir daripada pejuang kita kan. Okey, seterusnya kita kan ni bisa nak perkenalkan kita punya tajuk pada hari ini yang mungkin juga para penonton dah menanti-nantikan pada baru nak masuk tajuk. Baru masuk tajuk. Tadi kamu muka dimah saja. Muka dimah dia pun dah lain macam. Kita nak masuk tajuk kita hari ni yang akan insya-Allah dikupaskan oleh Abang Saidi kita, Wabi Saidi kita ni lebih lanjut mengenai tajuk kita yang kita bawakan ini, pejuang. Mungkin juga abang berceritakan apa yang abang faham tentang makna ataupun pengertian pejuang itu atau dan juga perjuangan. Dia konsep mudah dia. Macam saya nyatakan tadi adik saya Farizwan. Bila kita tafsirkan pejuang ni, bukalah Kamus Dewan Bahasa Pustaka edisi yang keberapa pun. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, Kamus Dewan dan Bahasa ke ataupun apa-apa kamus sekalipun. Pentafsiran pasal pejuang ni jelas memfokuskan dan miripnya kepada mereka yang telah pun memperjuangkan. Dia memang itu ayat dia. Mereka yang telah pun berkorban apa sahaja, jiwa, raga, keluarga, masa, wang ringgit, malahan berkorban semua benda yang dia ada, kebahagiaan bersama keluarga dan sebagainya, semata-mata untuk melihat sesuatu benda itu boleh dirasai dan juga maslahahnya pada semua. Contoh, kita letakkan sebagai contoh, kita namakan mereka ini sebagai wira-wira dan juga pejuang-pejuang negara. So bila untuk kemerdekaan, maknanya inilah orang-orang yang dulunya berjuang, yang masuk ke dalam hutan, yang menentang semua jenis ni apa semua dan sebagainya, dalam usaha memastikan anak cucu kita ni, anak cucu lah ni, betul. Mereka ni berada dalam keadaan aman, selamat macam yang kita rasa. Dan akhirnya perjuangan mereka inilah kita panggil sebagai wira yang telah memperjuangkan negara untuk memastikan kemerdekaan dicapai. Kalau perjuangan daripada aspek lain pun sama. Cuma sekarang ni kadang-kadang ialah kita dibobrokkan. Baru-baru ni pula tiba-tiba muncul pula tah datang daripada mana, kan, bersalin pula, mengandung tak, kahwin tak, tak ada kahwin, tak ada mengandung, tahu-tahu coy keluar Parti Pejuang pula nama dia. Lepas tu keluar pula satu surat lantikan kepada calon. Dah kita duduk di PRK ni, surat lantikan kepada calon. Surat dia hitam putih, tak ada lambang parti, tak ada apa. Lepas tu tak ada jawatan pun, buh nama je. Jadi maknanya kalau lepas ni saya pun boleh jugalah. Saya buat satu surat, saya lantik Farizwan sebagai calon, saya sayang je, saya tengok je. Dia coy keluar macam tu ya. Kalau tengok daripada aspek yang tu pun, saya ingat rakyat di Dun Slim pun dah boleh fikirkan yang mana pilihan yang terbaik yang kita ada sebenarnya Farizwan. Bila Tuan Saidi cakap, Wabi Saidi cakap macam tu, terkejut kita tengok. Macam mana begitu kata apa, nampak diorang punya ni, aduh sedih. Yalah, dulu ingat tak masa memula dulu, masa 9 Mei 2018 lepas tumbangnya Kerajaan Barisan Nasional diambil alih oleh Pakatan Harapan. So berbagai janji manifesto ditaburkan oleh mereka pada masa tu. Kalau kita tengok Bulan dan Bintang, saya ingat Farizwan antara orang yang mungkin terpengaruh juga. Sebab bila cerita bab PTPTN free, ni dalam konsep dalam Islam sendiri pun cerita kat kita ni, mana ada benda yang kalau kita dah kata pinjam kita sendiri yang memohon dan meminjam, maknanya kita sendiri sedar kita pinjam, tiba-tiba boleh jadi free. Kecuali orang tu nak bagi free, itu cerita mudah dia. Tapi jadi free, orang muda pakat suka lah tak jadi apa pun. Dia kata duk bau kuat, bau apa dia. Saya tanya depa bau apa, dia kata rupanya hancing. Tak cerita apa. Bila kita pertikaikan kepada mereka dalam sidang Dun baru ni, sebagai contoh, saya antara yang pertikaikan YB Jamilah, YB Kamarudin, YB Khairul Syahri dan sebagainya, semua sahabat-sahabat kita mempertikaikan. Mana manifesto yang dijanjikan tu? Dah keluar pula manifesto itu bukannya kitab suci, manifesto itu bukan janji. Lepas tu keluar pula dia kata sabar dulu, dia kata takkanlah hari ni kahwin, hari ni nak mengandung, hari ni terus nak beranak, bersalin dapat anak. Dia lah jawab lagu tu. Tapi tiba-tiba ni Parti Pejuang ni tak ada kahwin, tak ada mengandung, tak ada bersalin, tahu tu coy keluar berjuang. Lagi haru tu. Saya pun dah jadi confused lah. Nak jadi lagu benar tu saya cerita kepada anak muda di luar sana dan juga kepada semua yang ada ni, yang mana menonton ni, untuk PRK Slim khususnya, pengundi-pengundi di N58 ni, tengok-tengoklah sama. Saya nampak kalau nak elok-eloknya tengoklah pada Barisan Nasional ni. Sebab kalau pejuang ni saya tak nampak harapan. Dah lambang hitam putih. Depa bubuh pula yang baru nama blackout. Kalau blackout ni macam kita sekarang ni tengah berbicara ni, blackout, bayangkan tak ada cahaya, tak ada apa. Nak nampak apa?
kelam. Nampak apa? Kelam. Memang depa menjanjikan kekelaman lah kepada Betul, semua yang ada kat luar sana. Dan Jadi jaga-jaga. Itulah. Itu yang mudah. Takut orang kata apa? Kena kencing lagi. Yang ni saya ingat berbakui-bakui lah lepas ni. Mungkin boleh buat kolam ke mak lepas ni. Betul. Jadi kita nak tengok betul-betul. Saya cerita macam tu sebab ini bahasa mudah anak muda di luar sana, supaya pemahamannya jelas. Dalam keadaan sekarang ni, dia bukan lagi konteks Farizuan. Ada setengah orang ni pandai tau. Dia pandai manipulasi perkataan. Betul. Ada setengah orang kata apa, alah pilihan raya ni bukan ada apa pun. Kalau hampa menang pun dia kata hampa masih lagi kerajaan. Itu bukan isu soal menang masih lagi kerajaan. Soal dia untuk masyarakat setempat, pembangunan setempat harus diutamakan. Pembangunan setempat tetap kena dilaksanakan. Betul. Kalau bagi pada parti yang bukan memimpin kerajaan, dah lepas tu datangnya pula tak tahu daripada perut mana, dia tu coy dia keluar macam saya kata tadi. Depa nak ambil sumber daripada mana nak buat pembangunan. Sebab tu saya kata pilih orang yang betul-betul dah proven. Dah betul-betul terbukti. Jadi kalau tanya saya yang proven siapa dia, daripada 3 hak ada tu, hak 2 bebas luar lambang yang berbeza tu, dan juga satu lagi lambang Barisan Nasional, dah confirm lah. Anak muda di luar sana, pilihan kita yang terbaik yang kita ada, calon Barisan Nasional, Abang Zaidi Aziz kita. Nama pun dah dekat-dekat orang kata. Itu dah cantik dah. Saya Zaidi S, dia Z Zaidi. Dan saya rasa mungkin jugalah pengundi-pengundi di DUN PRK Slim ni, diorang ni saya rasa diorang adalah seorang pemilih ataupun pengundi yang bijak. Melihat mungkin pada macam Tuan YB Saidi cakap tadi, kita tengok entah daripada mana tiba-tiba orang tiba-tiba macam terus ada silap mata muncul di situ. Jadi saya rasa mungkin saya minta pengundi-pengundi muda, pengundi-pengundi di DUN Slim ni sama-sama lah tengok orang kata credibility yang telah dibawa oleh Barisan Nasional ini. YB kita perkenalkan calon kita ni Abang Zaidi Abang Zaidi Aziz. Abang Zaidi Aziz. Yang maksud mungkin orang lebih dekat dengan hati. Lagi satu, saya bukan apa, tadi dah tanya saya apa pengertian perjuangan ataupun perjuangan yang sebenar. Saya cuba comparekan dua perkara ini supaya kita jelas. Sebab bila mana pengasas kepada parti pejuang ataupun blackout ni, dia sebut ini merupakan wadah baru kepada orang yang dah tak percaya kepada Bersatu, yang tak percaya kepada Barisan Nasional dan sebagainya. Ini merupakan satu perkara baru ataupun mereka menawarkan satu perkhidmatan yang baru. Saya kata ini semua retorik. Percayalah cakap saya. Sebab macam mana nak menawarkan perkhidmatan, macam mana nak menawarkan perkara yang baik-baik, macam mana nak menawarkan benda yang lebih baik daripada parti-parti dah establish, dalam keadaan depa ni baru coy, baru keluar, baru muncul. Dan saya takut lepas ni trend ini akan berterusan. Setiap kali ada PRK lah akan ada parti baru yang keluar lepas ni. Jadi kalau itulah keadaannya, maknanya saya minta semua rakyat perlu menjadi pemilih yang bijak. Contoh yang saya bagi, di Slim ni dah terbukti dah pun, Datuk Kushairi ni bukan satu penggal Farizwan, bukan 2 penggal, bukan 3 penggal, dikhabarkan dah 4 penggal dia berkhidmat. Maknanya kalau perkhidmatan yang dikekalkan 4 penggal tu, maknanya dah proven, orang sempat dah tahu dah itulah orang yang boleh buat kerja. Kalau tidak, atas alasan apa dia dikekalkan untuk 4 penggal? Maknanya bila dia dah 4 penggal tapi perginya dalam keadaan, kalau kita tengok betul ya, diambil dia pun diperginya dia dalam keadaan seorang pejuang. Yang ni baru pejuang. Sebab bila dia pergi, dia sebenarnya memberikan rahmat dan juga nikmat pula kepada masyarakat ni. Dalam pemergian tu pun masih lagi dia memikirkan apa nikmat dan rahmat yang dia boleh bagi kepada masyarakat. Punyalah besar perjuangan dia ni, seorang pejuang yang kita ada ni, Allah yarham ni. Jadi kalau dah itu dah proven, maknanya pemimpin presiden kita sendiri pun mesti dah pilih calon yang terbaik. Jadi Abang Zaidi ni mungkin sama ada dia sama-sama dengan pemimpin sebelumnya, ataupun mungkin lebih baik daripada pemimpin sebelumnya. Jadi itu penawaran yang kita bagi. Pemilihan calon tu mungkin YB Presiden dah orang tu buat tapisan yang paling cantik untuk orang kita hadiahkan kepada pengundi-pengundi di sini. Punyalah banyak nama calon yang diberikan. Bukan kata calon yang lain tu tak bagus. Calon yang lain bagus. Semua calon ada dia punya credibility dan juga kriteria yang terbaik sendiri. Tapi kita memilih yang terbaik di antara yang terbaik. Jadi itulah yang keluar. Dia tak boleh nak berbual ramai-ramai Farizwan. Tapi kalau berbual ramai-ramai tiba-tiba ada 10 calon lagi, pening pula kata. Jadi kita buat satu yang terbaik yang kita ada. InsyaAllah mudah-mudahan saya nampak ada sinar di hujung terowong bagi kita semua. Dan mungkin juga alalang kita dah bincang pasal pejuang tadi kan. Saya seronok nak tanya juga dengan YB Tuan Saidi, apa yang mungkin Tuan Saidi boleh terangkan sinopsis penubuhan pejuang ni? Itulah saya pun sebenarnya ialah kita pun tahu daripada media sosial. Kita tahu benda-benda ni dia hadirnya sepanjang PRK ni saja. Bila perginya saja seorang tokoh hebat ini iaitu Allahyarham Datuk Kushairi,
tiba-tiba bersatu ni berpecah, dalam keadaan yang sama juga tiba-tiba muncul pula satu lagi. coy. Saya suka pakai berkata coy tu. Jadi kalau kita pergi mana-mana lepas ni, saya ingat berkempen pun, saya ingat ceramah kita sebut coy lah senang. Branding dah coy. Kita buat parti tu nama parti coy lagi senang. Sebab ya tak tahu mari depan mana. Kalau dia kata contoh dah kahwin, contoh kita bagi depa dulu, depa bagi analogi kita pasal perkahwinan. Sekarang kita bagi benda sama supaya orang faham. Kalau depa dah ada akad nikah, dah kahwin, sebelum akad nikah tu kalau ada percintaan paling tak kurang pun, lepas tu kahwin, lepas akad nikah kahwin, malam yang pertama tu tak cerita lah, semua orang lebih tahu. Lepas tu habis selesai yang tu 9 bulan dia mengandung. Habis dia mengandung, dia beranak, baru dia coy. Okey. Tapi isu ni sekarang ni tak tahu masa bila kahwin, tak tahu masa bila akad nikahnya, tak tahu masa bila merisiknya. Tahu-tahu sebab ada PRK je dia coy keluar macam tu lah. Tiba-tiba. Jadi maknanya ni saya nak cerita ni, kalau kita nak tolong promote Parti Pejuang ni, saya rasa tak adil lah. Sebab saya pun bukan orang daripada Pejuang, saya orang Barisan Nasional. Cuma yang saya nak perjelaskan, apa yang saya fahamkan, matlamat utama dia adalah memberikan lebih banyak alternatif pilihan kepada pengundi-pengundi, terutamanya orang Melayu dan juga pemimpin-pemimpin orang Melayu daripada bersatu. Kalau rasa tak boleh nak duduk dalam bersatu dah, boleh masuk bersama dengan Pejuang. Maknanya parti yang dibuat itu merupakan parti alternatif sahaja. Kalau sebut alternatif pun maknanya tak kuat lah. Maknanya dia bukanlah parti yang betul-betul strong enough untuk membawa kemaslahatan kepada rakyat. Jadi rakyat pilihlah bijak-bijak. Dia dah jadi macam parti pilihan kedua. Sebab dia pilihan kedua. Kalau kata yang tu tak bagus, baru pilih dia. Pilih dia. Maknanya kalau ada yang bagus, macam sekarang ni Barisan Nasional dah terbukti. Betul. Perikatan Nasional dah terbukti. Betul. Muafakat Nasional dah terbukti. Betul. Buat apa lah nak pergi tengok yang apa coy? Coy. Buat apalah kita nak pergi perhati yang coy tu. Maksudnya Pejuang ni sebab dia hanyalah alternatif. Betul. Bagi mereka yang merajuk, bagi mereka yang kecewa kalah pemilihan, bagi mereka yang rasa nak jadi calon tak dapat jadi calon tapi tak setia pada parti, bagi mereka yang tak ada jati diri, bagi mereka yang tak ada konsep pembelaan sepenuhnya kepada masyarakat dalam konteks untuk pembangunan setempat melalui kuasa yang ada. Betul. Maka pilihlah parti coy tu. Saya rasa mungkin parti Cerita coy mudah. nama lain dia boleh tukar kepada parti-parti orang merajuk Dia macam tu lah konsep dia. Maknanya penawaran yang diberikan, kalau kita tengok pada ucapan tu pun, penawaran yang diberikan tu lebih kepada mereka-mereka yang disisihkan. Betul. Jadi siapa yang rasa nakkan peluang lebih, boleh join kat situ. Itu cerita mudah dia. Tapi kalau kita ni sebenarnya, untuk anak muda saya nasihatkan, itu bukan penawaran alternatif yang terbaik buat kita. Betul. Sebab kita ada pilihan yang lebih baik. Betul. So kalau ada Perikatan Nasional, kata ada Muafakat Nasional ataupun Barisan Nasional sendiri, itu pilihan yang lebih baik yang dah terbukti pun sejak berkurun lama. Jadi kenapalah nak cari parti-parti yang belum terbukti? Tubuh macam cendawan lepas hujan. Dia musim hujan. Sekarang ni kita musim PRK, lebih kurang macam musim hujan tu. Dia muncul cuik. Lepas tu besok kalau tak musim hujan, apa jadi pada cendawan? Mati. Cendawan mati. Sama lah macam parti coy yang ada ni. Saya dah nampak lebih kurang macam tu lah. Jadi kenalah buat pemilihan yang lebih bijak, supaya kita ni tidak lagi terpedaya buat kali yang kedua. Selepas PRU yang ke-14 hari tu. Kalau kita buat analogi mudah pun, contohlah macam katalah kita berdua ni pelanggan kepada satu kedai yang memang telah lama habis. Kita kenal masakannya, tukang masaknya, kita kenal. Tiba-tiba kedai baru ni baru coy tumbuh juga. Kita rasa nak try. Mungkin pada orang tengok, alah kedai lama ni bukan dah lama bila cuba-cuba yang baru lah, ayak tahu makan tak rasa. Itu belum lagi kita belum lagi ambil konteks pasal Parti Pejuang ni. Kalau tengok masa perasmian dengan pelancaran untuk penamaan calon dia orang, dia buat secara live FB. Tengok bagaimana bekas menteri pertahanan kita bercakap. Saya pun tak tahulah nak komen apa sebenarnya. Saya rasa kawan-kawan saya, sahabat-sahabat saya, sahabat taulan karib saya lebih bijak untuk menilai daripada ucapan-ucapan tersebut. Di mana yang mana satu permata, yang mana satu intan, yang mana satu kaca yang perlu kita pilih. Sebab daripada ucapan tu dia cerita habis, kita tengok dia ni cuba apa yang dia cuba cerita, nak malukan parti dia sendiri ke ataupun apa yang cuba diceritakan sebenarnya. Dan akhirnya sekarang ni video-video tu jadi bahan jenaka dan juga bahan lawak saja. Jadi kita boleh menilai pun daripada situ sebenarnya. Keseriusan tahap betapa seriusnya pemimpin-pemimpin yang berada di seberang sana untuk terus memimpin dan juga memastikan kemaslahatan rakyat ni terjaga secara sepenuhnya. Saya tekankan sekali lagi, kemaslahatan rakyat dijaga dan juga dipelihara secara sepenuhnya. Itu matlamat dan fokus utama kita. Dan mungkin juga kita boleh tengok pada ruangan komen FB kita. Dah ada komen? Ada komen. Tapi bukan soalan. Saya boleh tengok kat skrin. Hari ni saya tak boleh tengok. Tapi ini dia bukanlah bagi soalan. Tapi saya suka dengan komen yang diberikan oleh saudara Rahim Hamid ni. Dia kata, Assalamualaikum Wabi. Awas semua jangan pilih parti petai. Kami tetap sama pakai nasional. Aduh, dia banyak nampak sebenarnya bang. Sebab tu saya kata, bila pendaftaran tu tak selesai, tak ada pendaftaran,
Lepas tu dia pergi jawatan pun tak ada lagi. Tahu-tahu dia sign surat ya bang. Lepas tu dia nama start orang kata blackout, start orang kata parti yang baru hari ni bang. Hari ni nama dia bukan petai, Choi nama dia bang. Parti nama Choi. baru Choi lah. Dia keluar Choi. Depa namakan parti tu Pejuang. Tapi Betul. cuba tengok orang panggil petai lah apa panjang petai apa dia? Apa panjang untuk petai tu? Dia ada nama panjang dia. Tu ya bila jadi kata jadi petai tu. Oh, petai. Lepas ni mungkin boleh buat jering pula sebab saya daripada cakap jering. Cuba fikir apa parti bentuk yang ada buat jering pula tengok. Lepas tu buat buah kenuak. Banyak buah yang orang makan ni. Buat Okey ni. Itulah mungkin orang kata mungkin parti petai kita tahu. Kalau orang yang makan petai, saya suka petai, depa tahu. Kalau makan petai ni kita lepas makan jadi apa? faham lah kan. Dia punya haruman dia tu kesan, macam tu lah kesan muhung dia tu, kesan dia tu. Bahaya ni. Terima kasih saudara Rahim atas komen tadi. Okey, kita teruskan. Mungkin juga kalau kita sembang pasal si pejuang tadi, anti pejuang. Saya mungkin nak tanya pada YB juga. Pada pendapat YB lah ni pendapat. Kenapa YB rasa kenapa Tun M nak pilih nama pejuang ni? Sedangkan saya tengok dia sendiri pun kecewa pergi ke sana. Dia macam tak ada jati diri pada diri yang menubuhkan parti ni. Kita kenal Tun M ni sebenarnya secara agungnya, secara ulungnya negarawan yang tak asing lagi. Betul. Benda tu kita tak boleh nafikan pun. Memang siapa-siapa pun tak nafikan sebagai negarawan. Tapi dalam konteks perjuangan parti pada hari ini, kita melihat terlalu banyak kebobrokan yang cuba dihasilkan dan juga terlalu banyak kebobrokan, terlalu banyak apa orang cakap dia cuba untuk mengaburkan mata masyarakat dengan perubahan-perubahan parti dan juga memecahkan orang-orang Melayu ni kepada parti-parti. Kalau tengok konsep dulu, dia seolah macam konsep pecah dan perintah. Dia pecah satu tempat, dia buka satu parti, dia pecah, dia bawa masuk separuh orang, okey dia biar situ perintah dulu parti tu. Lepas tu dia pecahkan satu parti lagi, masuk lagi orang lain, dia pecahkan lagi. So bila konsep pecah dan perintah ni, lebih kurang macam pecah dan perintah ni sebenarnya dia melemahkan orang Melayu secara keseluruhannya. Ini jelas saya nak cerita. Dan itulah kalau tengok daripada konsep tu, kalau disebut diambil nama pejuang tu sendiri, memang dia suka mengelirukan masyarakat. Sebagai contoh kita tengok masa memula pertubuhan PPBM. Parti Pribumi Bersatu. Dia pakai warna apa? Warna merah. Dia pakai warna merah. Lepas tu kan dalam keadaan yang sama, sebelum tu warna merah ini merupakan warna memang orang pun tahu kalau pakai merah menjala ni, kalau pakai baju putih, tudung merah, kain merah, orang kata siapa dah? Wanita UMNO. Kalau kita pakai baju merah menyala pada masa tu, orang akan cakap ni semua geng-geng daripada UMNO, daripada United Malaysia National Organisation. Kenapa dia ambil colour yang sama? Sebab dia cuba mengelirukan rakyat, dia juga cuba mengelirukan pengundi, malahan dia cuba juga untuk mengelirukan semua ahli-ahli akar umbi dalam UMNO yang setia dengan parti ni. Tapi saya cuba ingatkan dan suka untuk saya ingatkan, benda yang dibuat tu modus operandi yang sama, tak berkesan dan tak berjaya sebab ahli-ahli UMNO akan terus tetap setia bersama dengan parti sebab kita tahu perjuangan parti kita macam mana. Dan benda itu yang cuba buat. Dan nama dia pun Parti Pribumi Bersatu. Ada bersatu di situ. Dan juga Pribumi maknanya nak ceritakan United Malaysia National Organisation macam seolah-olah macam benda yang sama. Dan pada masa tu kalau kita perasan dah hadir baik-baik kata daripada semua orang manusia pada masa tu di Malaysia ni. Dia kata apa? Mungkin ini merupakan parti UMNO yang kedua. Berganti. So lepas ni kalau UMNO ni tak ada, dia kata parti PPBM ni akan menggantikan UMNO. Tapi cuba tengok betul-betul 2 tahun jadi kerajaan pun benda tu tak berjaya untuk direalisasikan oleh mereka pun. Dan hari ini dia cuba tubuhkan pejuang dengan harapan mungkin daripada nama yang cukup indah pejuang itu, sebab kita tahu hadirnya orang-orang hebat ni. Sebagai contoh kalau penentangan terhadap British itu, kalau kita tengok sejarah, Mat Kilau sebagai contoh, Dul Said, Tok Janggut, Datuk Bahaman, ini semua orang hebat, Datuk Sagu dan sebagainya ni. Ini merupakan pejuang yang menentang komunis. Yang menentang penjajah British. Lepas tu kalau kata dalam komunis dan sebagainya, lepas tu kita tengok bagaimana hebatnya seorang anak muda pada masa tu bekerja di Balai Polis, Lieutenant Adnan Saidi sebagai contoh. Ini semua pejuang-pejuang. Dan dia cuba pakai nama tu untuk mengelirukan mata masyarakat. Kononnya siapa yang bersama dengan dia ni inilah pejuang untuk memastikan negara Malaysia ni aman dan makmur. Kalau untuk aman dan makmur, awak saya nak tanya pada semua, Malaysia sekarang ni tak aman dengan tak makmur ke? Dalam pemerintah yang ada 60 berapa tahun dah, 62 tahun, 63 tahun pemerintahan yang dipimpin oleh kerajaan yang sedia ada, the government of the day. Elok je. Cuma baru-baru ni 2 tahun kita kena ribut Sat, 22 bulan. 22 ribut bulan. Tsunami melanda apa benda pun kita tak tahu. Rakyat sendiri pun berpusing-pusing apa benda nak jadi 22 tahun pemerintahan Pakatan Harapan ni. Nasib baiklah Allah nak tunjuk orang yang menjadi Perdana Menteri meletakkan jawatan Perdana Menteri dan nak melantik diri sendiri menjadi Perdana Menteri semula tapi tak berjaya. Itulah orang yang sama. Tapi tengok pada sidang dia kata apa? Saya tak letak jawatan. Macam mana dia boleh kata dia tak letak jawatan? Dan sebab tu saya cerita
konsep mungkin betul. Kita buat apa sekalipun Pak Rizwan. Sebagai contoh, kalau saya buka kedai makan sekalipun, nakkan orang mari. Kita mungkin buat kedai makan tu nama dia apa? Kotiau sedap. Kan? Sebab walaupun orang tak rasa, orang baca pun orang terliur dah, sedapnya kotiau dia. Tarik kan? Nak tarik perhatian sama macam parti. Bila letakkan pejuang, mungkin itu merupakan salah satu asas utama supaya orang berminat untuk bersama dalam parti tersebut. Tapi saya nak pesan pada semua, ejaan pejuang tu PEJUANG boleh juga bertukar menjadi PEJUWANG. Jadi boleh pilih nak yang mana. Saya nampak yang lebihnya kepada yang kedua yang saya ajar tadi tu. PEJUWANG. Jadi pilihlah yang mana yang elok. Bunyi sama. Bunyi Betul. Saya cerita kat semua orang. Contoh, saya bagi analogi dia. Huruf A. Kalau A kecil dengan A besar. A besar dia lagu ni lebih kurang. A kecil lebih kurang macam ni, dia ada ni. A, bunyi dia apa? Sama. Tapi gambaran huruf tu tak sama. Sama dengan parti tu. Ejaan pejuang dengan pejuang yang dengan W berbeza. Jadi saya rasa parti yang ada sekarang ni mungkin lebih mirip kepada yang W tu lah. Betul. Dan juga kita dapat komen ni pada seorang anak muda. Tapi ini pun dia puji ni dia tak? Ya, pada saudara Afif Syamim Syari. Afif Syamim. Dia kata Assalamualaikum YB Saidi. Ya, waalaikumsalam Afif. Harap sihat dan terus maju jaya. Alhamdulillah sihat. Kami anak muda terus sokong pada UMNO dan Muafakat Nasional. Terima kasih banyak anak muda. Ini yang kita harapkan, yang kita inginkan sebenarnya, sebab nak menceritakan pada masyarakat secara keseluruhan apa perjuangan yang dibawa oleh UMNO. Nak ceritakan kepada masyarakat secara keseluruhan apa cuba yang kita cuba nak buat untuk anak muda. Untuk semua lapisan masyarakat ni susah sebenarnya. Tapi kita boleh buktikan dengan keberhasilan yang kita dah hasilkan. Boleh tengok sendiri dengan mata kepala kita sendiri. Sepanjang 60 lebih tahun kita memerintah ni, boleh tengok apa pembangunan yang kita dah buat dalam negara kita. Jadi pilihlah yang terbaik, insya-Allah. Saya nak cerita kat saudara Afif, UMNO dan juga Barisan Nasional dan juga Perikatan Nasional serta Muafakat Nasional sentiasa menawarkan perkhidmatan yang terbaik, bukan saja buat lapisan anak muda, tapi untuk seluruh masyarakat dalam negara kita Malaysia ni. Dan juga bila kita dengar penerangan YB tadi, orang kata memang orang kata tuntas dan jelas. Orang kata kita tahu pilihan yang terbaik. Itu yang kita dah. Jadi mungkin juga orang kata apa, YB kok kering ni. Sambil-sambil minum lupa. Ini signature kita nama lah. Program pun teh tarik. Teh tarik tok. Jadi tak kena teh tarik. Orang kata tak manis lah. Saya nak main tadi dengar teh tarik. Saya dah pernah masuk 2-3 kali. Tapi saya tengok kadang-kadang depa bagi teh tarik, kadang kopi tarik. Hari ni betul-betul depa bagi teh tarik. Kita rasa sikitlah pandai ke tak pandai. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, yang hari ni sedang elok betul sungguh lah. Kita main ke N58 Slim ni. Nak cerita Aura yang lain, UMNO Barisan Nasional ni menawarkan perkhidmatan secara keseluruhan kepada rakyat tanpa mengira warna kulit, usia ataupun agama dan juga bangsa apa. Air hari ni teh tarik yang disediakan pun sedap-sedap elok lah. Nak cerita punyalah bagus. Dia aura tu sebab manis dia elok, dia punya lemak elok. Siapa yang tak boleh rasa nanti saya bagi rasa. Rugilah, rugi yang tengok ni rugi. Kami dorang yang rasa ayat ni sedap tak sedap. Elok, memang elok. Kan? Ini kita dapat juga pada komen daripada seorang sahabat kita juga, Ismail Osman. Dia kata BN parti yang terbaik. Tak payah nak undi parti lain dah. Ya, sudah pasti. Betul. Sebab benda tu saya kata, sebab kita melihat, kita tak menjanjikan benda-benda yang retorik. Kita buat perkara yang kita boleh laksanakan sebagai kerajaan, the government of the day. Dan benda ni dah lama dah kita laksanakan. Even sebelum saya buka mata, sebelum tahun kita buka mata tahun 80-an. Sebelum 80-an lagi dah ada pelaksanaan ni. Dan sekarang ni dibawa benda yang sama oleh pemimpin-pemimpin yang menyambung warisan tersebut. Jadi maknanya cerita apa? Daripada generasi ke generasi, kurun ke kurun, dan juga daripada bertahun lamanya. Macam cerita lagu pula, bertahun lama kan. Dah bertahun lama dah terbukti dah pun yang inilah antara kerajaan yang terbaik yang ada untuk terus memacu negara ke arah berjaya dan juga untuk memberikan kemaslahatan kepada rakyat. Saya tekan kemaslahatan ni sebab saya nak orang faham. Kemaslahatan ni maksud dia baik untuk semua. Bukan kita pilih-pilih, tak mengira siapa pun dia. Kita pilih. Contoh tak percaya, tanyalah YB-YB yang kita ada ni. Cuba tanya, kalau YB-YB nak pergi bagi ziarah kasih ke, nak pergi apa ke, tak pun orang mari minta untuk sign, YB sign. Adakah YB-YB tanya ni daripada mana? Tak, selalunya dia letak je kita sign, kita sokong, bagi. Kita pun kadang-kadang tak tanya pun lulus ke tak lulus. Sebab sebahagian tu bila lulus dia pun tak bagi tahu kita. Ya tu ya. Kalau tak lulus dia pun cari kita. Yang lulus tu dia pun lupa nak bagi tahu. Tapi tak boleh salah lah, lupa. Betul. Itulah keadaan dia. Saya kata maksud saya,
kalau diberikan 2-3 pilihan sekalipun, betul. yakin dan percayalah daripada keberhasilan, daripada bukti nyata yang telah kita tunjukkan daripada aspek pembangunan, daripada aspek pendidikan, daripada aspek pembangunan ilmiah sasiah, dan juga daripada aspek rohani, secara rohani keseluruhannya, tuntas saya bagi tahu pada semua, Barisan Nasional merupakan alternatif, bukan alternatif. Barisan Nasional adalah the one and only, pilihan yang terbaik yang kita ada. Dan juga dalam keadaan sekarang ni, Muafakat Nasional dan juga Perikatan Nasional, itu yang terbaik yang kita ada. Jadi kenapa cari yang lain? Ada macam iklan tak? Boleh buat promotion ni, boleh buat promosi ni. Betul. Kan iklan jaya dah. Kenapa pilih yang lain? Pilih yang lain kan? Kita dah ada pilihan yang terbaik. Dia orang kata apa, macam orang kata apa, kalau macam kita lah, kita ni nak pergi minta bantuan pada bank katakan, mesti bank nak tengok track record yang baik. Dan Barisan Nasional kita dah tahu track record yang sangat baik selama 60 tahun dan dibandingkan dengan 22 bulan tu, Allah. Dan saya ingat pun kalau kita tengok rentetan PRK yang berlaku dalam negara kita ni, kan dah banyak dah PRK ni. Selepas je 9 Mei 2018 tu, dah berapa banyak PRK kita lalui. Tapi cuba tengok betul-betul keberhasilan dengan kejayaan dia. Sebab semua pengundi-pengundi di kawasan itu melihat kepada keberhasilan dan juga percaya kepada parti, iaitu Barisan Nasional, yang memang dah sekian lama memerintah dan dah sekian lama pun membawa kebaikan serta memberikan nikmat kepada masyarakat secara keseluruhan. Itu secara tuntas terbukti. Itulah kita tengok pada komen lah. Tadi kita sebut parti-parti baru Coh apa kan. Ni ada satu komen juga, dia kata daripada Dayang Sarah. Dia kata buhlah nama parti Beruang. Betul kata Webi kan, bila kata kita tak tahu sendiri, macam-macam nama dia bagi. Dia cuba tengok pejuang ejaan yang tadi kita sebut, PEJUANG. Boleh disamakan sebutan dia PEJUWANG. Beruang. BERUANG beruang. Dia boleh jadi BERUWANG beruang. So saya kata pilih yang terbaik. Saya kata sebab benda yang macam-macam ni kadang-kadang ya memang kita jadikan benda ni sebagai satu perkara yang macam bahan jenaka. Tapi yakin dan percaya, benda tu kalau berlaku di kemudian hari, takkan kita nak menyesal kali kedua. Jadi pilihan di tangan kita, jangan ada penyesalan kali yang kedua. Saya ulang balik, bagaimana Jaya buat promosi dengan Tesco promosi, kenapa pilih yang lain? Saya pun dah ikut dia. Kenapa pilih yang lain kan? Ni kita dapat juga satu kata apa, daripada komen kita ni pada Syarina Syafi'i. Mungkin lebih kenal kot. Kaina. Dia kata Assalamualaikum YB. Waalaikumsalam kak. Sihat. UMNO terus gah di mata rakyat. Dia kata InsyaAllah. Doakan. Dia kata PH dah terkubur, tak berani nak bertanding, hantar bebas lepas batuk di tangga. Kita lihat perkara ni sebenarnya dah hampir 2 ke 3 PRK yang terkemudian ni, termasuklah PRK yang sedang kita lalui hari ni. Itulah trend yang sama. Betul. Kan? Mungkin ialah mereka sendiri pun tahu di mana kedudukan sendiri. Sebab macam kita sendirilah. Contoh kan, macam hari ni kita punya moderator dia tadi bagi tahu kursi dia sendat. Sebenarnya dia tahu dah kursi tu sendat sebelum dia duduk lagi. Tak, saya berlawak. Dia dah tahu dah. Tapi nak cuba juga, dia tak minta sopa yang besar tu. Dia cuba ya, udahlah sekarang dia tak selesa dia. Tak, saya berlawak. Tapi maknanya sebelum kita masuk suatu gelanggang, kita akan mengenali musuh kita. Kita dah mula buat kajian tentang musuh kita. Inilah teknik dalam peperangan. So kita nak pergi berperang, kita kena tahu anggota dia berapa ramai. Musuh kita ni, dia pakai senjata jenis apa? Kalau senjata saya tak cukup, apa lagi kelengkapan yang dia ada? So baru kita boleh bersedia. Jadi saya kena percaya musuh kita, lawan kita dalam PRK ni, 2-3 PRK kebelakangan ni, yang nak melawan dengan Barisan Nasional yang menghantar calon ni, atas konsep dan juga semangat ataupun spirit Perikatan Nasional dan juga Muafakat Nasional, kita hantar calon Barisan Nasional, dipersetujui oleh semua parti-parti yang bergabung dalam Muafakat dan juga Perikatan Nasional ni. Mereka sendiri pun dah tahu kehebatan Barisan Nasional yang menghantar calon ni. Jadi mereka tahu keadaan, mereka tahu dah, mereka kata mungkin tak menang. Jadi itulah konsep-konsep yang mereka bawa. Sebab mereka dah tahu kelemahan diri sendiri dan juga kehebatan yang ada pada parti lawan mereka. Alang-alang kita menyembang tadi mungkin dah tersentuh sekali dah, dia kata dengan kata apa, soalan seterusnya saya nak tanya, adakah pejuang yang mempunyai matlamat yang jelas? Mungkin kalau saya cerita tadi, saya ingat semua pun nampak. Dah faham dah orang katakan. Saya ni kabur daripada mula sampai sudah. Dah lah mula-mula dia umumkan tak ada nama. Betul. Kita mengumumkan kita akan menubuhkan satu parti yang baru. Prap takat duduk jatuh kat bawah. 6 jahanam pula. Dah orang.
Dah orang yang tu cerita Piramli, Jaki Indah siapa semua tu bukan yang tu. Yang tu cerita Piramli, Kadang-kadang cakap dia terlepas sebab dia ada lebih kurang sama kan, dia lebih kurang sama. Gaya So takkanlah lah, gamuk duk macam tu. lah. Duk macam ni 6 orang kan. Lepas tu orang masing-masing tanya, dah launching, dah parti baru, apa nama dia? Masing-masing pun tak tahu. Maknanya depa sendiri pun ada kecelaruan identiti. Depa nak pilih nama apa dekat parti depa. Selalunya contoh Farizan ibu-ibu kita bila duk dalam tengah mengandung, ni baby duk dalam perut ni, dia scan pada ketika dan saat dia tahu laki ke perempuan anak dia, dia dah mula mencari dalam buku nama apa dia nak buat. Betul. Maknanya apa? Belum keluar lagi dah ada nama. Nama. Yang ni yang pelik, yang coy yang pelik ni. Dia coy dulu nama tak ada. Nama tak ada. Macam mana tubuh nak tunjukkan apa? Punyalah kelang kabut nak buat parti buat apa? Betul. Tak payah kelang kabut. Kalau rasa tak dan buat parti tu kalau lambat-lambat tak boleh nak fikir. Betul. Kan nak lawan dengan PRK tak payah lawan lagi senang. Bagi menang percuma. Lagi mudah. Betul. Kalut juga nak lawan buat apa? Betul. Dah tak ada nama apa semua. Malam lah tu baru kita tahu nama dia apa. Oh, baru nama tu. Orang duk panggil blackout dah. Saya kata kalau blackout ni bagus saya kata. Betul. Kan hitam gelap semua lagi bagus. Kan tak ada apa lah cerita dia. Kalau blackout ni kira putih karan orang ni. Betul. Orang kampung saya orang cakap jering sebut putih karan. Kalau blackout ni bila putih karan apa pun tak boleh buat. Maknanya dia menyusahkan kita balik. Tu buah nama blackout. Tapi dia tukar pula, dia buah nama lain. Betul. Jadi saya nak cerita daripada situ pun kita tahu kelam kabutnya mereka. Betul. Yang pertama, yang kedua tak terurusnya mereka. Yang ketiga, agenda mereka semata-mata sebenarnya nak merosakkan PRK ni sahaja. Tak ada agenda lain. Kalau itulah matlamat asal dia maknanya rakyat ni kena pilih yang terbaik, tidak ada pilihan lain. Betul. Barisan Nasional. Kenapa? Pilih yang lain. Kenapa pilih yang lain? Betul tak? Itu bila Wabi kata tadi kan apa? Kalau apa blackout current tak ada, tapi belah kampung saya punya landscape. Bunyi apa pula? Kami sebut no electric. Orang kampung cakap orang putih kira kemas itu kira bagus lagi tau. Orang kampung saya Roni TMB kan. Dia kata ni semua salah LLN ni. LLN lagi. Keluar lagi LLN. Mana ada dah keluar ni. Betul. Dia lebih kurang macam tu lah cerita. Sambil-sambil kita bercerita ni, ini konteks kita bercerita ni dalam keadaan cynical yang kita bawa ni. Saya harap ada benda-benda baik yang boleh diambil oleh semua orang yang memerhatikan benda ni. Sebab waktu petang macam ni di Selim ni, untuk makluman tengah renyai-renyai hujan. Saya pun tengah basah ni. Kalau siapa boleh main tengok dekat sikit, pegang saya basah ni sebab tadi saya buat ziarah kasih. Jadi itu yang saya pun tak mau serius sangat. Lagipun bila tertarik sedap, saya tak berniat nak serius sangat lah. Dia jadi macam sembang kedai kopi lah. Lebih kurang cerita dah. Dari kita sembang kan, kita tengok kan dalam parlimen sendiri pun Blok Tun M ni dia kata blok bebas. Jadi pada pendapat YB, betul ke pejuang ni benar-benar blok bebas ataupun itu hanyalah satu lakonan wayang orang kata? Macam saya kata tadi lah, benda ni semua retorik ciptaan semata-mata. Dan inilah cara mereka untuk mengaburi mata masyarakat dan juga pengundi, untuk membuat penilaian yang tidak tuntas, penilaian yang tidak tepat. Akhirnya bila ada terlalu banyak pilihan, dia akan jadi pecah dan perintah macam saya sebutkan tadi. Sebab tu saya kata sebenarnya semua wayang kulit dah. Betul. Ni semua wayang kulit je. Jadi yang ada di luar sana setakat nak melihat wayang kulit, okey. Tapi jangan terpengaruh dengan cerita-cerita yang ada dalam wayang kulit tersebut. Sebab kemaslahatan dia mungkin tidak ada pada kita. Yang berbicara macam-macam ni, yang berjanji bagai nak rock ni, persoalan dia adakah mampu untuk kita tunaikan. Betul. Itu persoalan dia. So kalau orang tanya saya, siapa yang mampu untuk melaksanakan, bukan kata janji, tapi mampu untuk melaksanakan pembangunan dalam kawasan setempat itu, terutamanya macam sekarang ni kita dalam N58 Slim ni, yang mampu untuk melaksanakan dah pasti, dah confirm dah. Government of the day. Government of the day siapa dia? Kalau di negeri Perak ni, Perikatan Nasional dan juga Mufakat Nasional. Dan juga kalau di sekarang ni, calon yang mewakili dia adalah calon daripada Barisan Nasional. Itulah yang terbukti. Jadi apa yang nak pening-peningnya? Tak payah pening. Dan sebelum tu pun memang kita dah buat dah. Kita ambil Kisli ni pun tadi saya pergi berkempen tadi. Rizal, saya pergi berkempen. Ada seorang makcik tu, saya sembang-sembang dengan dia. Makcik sebenarnya memang orang Barisan Nasional, saya tak ada apa. Makcik, hari minggu ni jangan lupa dah. Makcik tak lupa, tapi itulah bagi makcik buat istiqorah. Istiqorah apa lagi makcik? Dah terbukti tak payah istiqorah dah. Terbukti dah makcik. Kalau makcik buat apa istiqorah, takut-takut kok dia keluar gambar makcik hak kedua aja makcik. Dah confirm dah. Makcik yakin tekad bulat dalam hati, yakin dan percaya sebab saya antara anggota kerajaan yang berbincang dalam kerajaan. Apa yang kami bincangkan tidak ada benda lain, tidak ada politik dan sebagainya, betul-betul berbincang bagaimana untuk terus membantu rakyat. Ini jelas makcik. Tak payahlah nak istiqorah lah. Kalau betul makcik, kalau contoh makcik daripada Parti Pejuang, mufarakah okey. Tapi istiqorah jangan. Mufarakah lah dengan Pejuang tu mai kat kami, tak apa. Insya-Allah kami terbuka pintu hati makcik, barilah bersama kita insya-Allah. Okey, tadi YB terlupa bakat makcik. Kenapa pilih yang lain? Ya, saya tadi tak teringat benda tu. So kan.
Ada orang lawa lah tu. Oh ya ke? Kena jaga sikit. Saya bukan saya. Oh, ya Kawan-kawan ke? saya duk bisik. Wabi, cuba tanya Ustaz. Cuba tanya Ustaz. Duk kacau saya. Saya heran tu. Jadi lupa tu. Tapi tak ni cerita sambil-sambil saya buat cerita cynical ni, tapi sebenarnya saya nak cerita pilihan sudah berada di tangan. Betul. Kalau orang dulu cerita dia kata tembikai dan juga mentimun sudah ada di atas meja. Pisau sudah berada di tangan. Tuan-tuan tunggu apa lagi? Potong, belahlah kulit, ambillah isinya untuk kita rasai nikmat makan tembikai dan juga timun tersebut. Betul. Apa lagi nak pening-pening? Orang kata apa? 29 hari bulan nanti turun. Jangan lupa. Tak payah fikir apa dah. Calon Langkah nombor 2. Nombor dua. Peace elok dah orang kata kan. Calon nombor 2 ni kat sini ni. Nombor 2 calon dia. Nombor 2. Tak payah nak pening-pening. Tak payah nak pening-pening. tak payah. Turun-turun tengok nombor 2 tu. Bagi terus. Pangkah terus. Tak payah pening-pening. Tak payah. Tak payah nak cari nama ke apa dah. Dah confirm tak payah. Tak payah lah. Betul. Confirm dah dia tu. Nombor 2 Zaidi Aziz. Bagi InsyaAllah mudah-mudahan. Sebab saya yakin saya kenal dengan calon tu pun sendiri. Kemampuan dan kredibiliti dah terbukti secara tuntas. Dah terbukti secara penuh dah pun. Apa lagi yang nak dibuktikan? Betul. Sebab sebelum ni pun dia memang dah terbukti sebagai timbalan ketua UMNO bahagian. Orang yang kedua selepas Allahyarham. Lepas tu dalam penglibatan beliau pun bukan kaleng-kaleng. Orang zaman sekarang ni semua kaleng-kaleng. Bukan kaleng-kaleng. Sagi ada tu komen tu kaleng-kaleng tu apa. Kalau soal komen kaleng-kaleng tu apa, saya suruh tengok dictionary lah. Betul. Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka edisi yang terbaru sekali, boleh tengok. Dia macam apa? Macam bosku. Bukan biasa. Bukan biasa-biasa. Tu ayah orang muda sekarang ni lah. Betul. Tapi calon yang ada bukan kaleng-kaleng. Betul. Malahan dia merupakan antara Sekretari Jeneral untuk majlis beliau peringkat Asia. Bukan orang biasa-biasa. Tu saya kata dia bukan orang biasa-biasa. Dia orang yang sangat luar biasa. Dan daripada apa yang dia ada, itulah peranan dia dan juga pengalaman yang dia ada. Saya yakin dan percaya dia mampu untuk memberikan nikmat yang lebih banyak kepada mereka yang berada di N58 Slim. Jadi jangan lupa nombor 2. Nombor 2. Itu penting. Makcik-makcik yang tengok live ni, jangan duk cerita kat lelaki pula, jangan lupa nombor 2. Sagi habis dengan makcik-makcik sekali. Yang ni hanya untuk PRK L58 Slim saja. Lagi lepuh makcik. Salah sebut lagi. Balik-balik lagi, laki dia bergudi di tepi. Balik-balik masuk, abang jangan lupa nombor 2. Apa? Lepuh makcik, lepuh. Habis. Jangan ada buat pasal makcik. Lagi cari saya pula. Ni YB ni suruh cerita jangan lupa nombor 2. Tak, yang tu untuk orang Slim saja. N58. Kena yang dah memang ada 2, tidak luar lah. Pakai tak jumpa kunci masuk rumah lah cerita dia. Habis. Jangan ada buat pasal. Ni kita ada komen juga WB daripada Muhammad Zawawi, Tok Ketua Awi. Tok Ketua. Tok Awi bila nak main sini Tok Awi? Dia kata apa? Tetap setia dengan UMNO. Berpolitik ni ada 2 maksud. Politik untuk rakyat dan politik untuk peribadi. Betul Tok Awi, saya setuju Tok Awi. Sebab itu kita perlukan pemimpin-pemimpin lama yang mana kita blendkan dengan pemimpin-pemimpin muda dan juga yang baru ni. Sebab ada yang lama terus akan menasihati yang baru dan juga memberikan pengajaran yang baik. Dia akan berikan teknik pembelajaran yang baik. Dia akan memberikan pengalaman dia yang kita tak boleh beli pun kat mana-mana. Jadi perlu ada yang lama. Sudah pastinya kita, kalau kita boleh blend sekali, kita adunkan betul-betul. Kalau sekarang ni Pak Rizwan tengok kek viral. Dia batik dekat atas tu dia corak bunga-bunga cantik, corak dia. Yang tu sebenarnya hasil adunan yang diblendkan sekali di antara yang lama dan yang baru. Terhasillah kek yang sangat cantik dengan rasa yang cukup sedap. Jadi samalah macam politik. Betul, saya setuju dengan apa kenyataan Tok Awi tadi. Kalau bila YB sebut pasal kek ni, saya ni tak pandai sangat tapi saya tahu makan. Sebab kalau tengok pada gaya badan pun tahu kan. Yang ni pun dah terbukti. Confirm dah terbukti. Dah terbukti dah kan. Jadi bila kita sembang tadi kan tentang matlamat yang kurang jelas apa semua, mungkin we boleh katakan, adakah pejuang ini mampu meraih sokongan daripada rakyat? Saya melihat begini, saya rasa kalau melihatkan kepada objektif yang saya nyatakan tadi, visi, misi yang cuba untuk diterjemahkan oleh pejuang sendirilah. Kita sendiri pun sebenarnya tak jelas dalam keadaan penglihatan yang kabur. Contoh kalau kita macam Pak Rizwan kan, saya punya adik saya ni pakai spek. Malam ni nak kena balik ke Perak, ke Taiping, nak kena balik bawa kereta seorang. Tak ada orang dah, tak ada alternatif lain dah. Spek tertinggal. Boleh ke bawa kereta? Sebab penglihatan kabur. Kalau bawa juga sebenarnya saja je lah nak cari pasal malam tu. Sama kan saya kata, apa yang cuba untuk dibawa oleh pejuang ni sebenarnya kabur. Kita sendiri pun tak nampak, tak jelas pun. Kalau nak dibandingkan parti lawan yang sedang menentang mereka, iaitu calon yang 2, saya maksudkan calon 02 yang saya maksudkan tadi tu, Abang Zaidi yang bawa atas nama Barisan Nasional. 60 tahun kita memperjuangkan hak rakyat ni. 60 tahun kita nak bawa kemaslahatan kepada rakyat dan tak berubah-ubah lagi, masih sama. Kita kekal dengan prinsip kita nak terus mempertahankan juga mendaulatkan agama. Ini jelas
Islam ni kita pertahankan. Betul. Yang kedua, kita nak mempertahankan hak orang Melayu di bumi bertuah Malaysia yang kita sayang ni. Ini pun jelas kita bawa benda yang sama. Dan juga yang paling penting, kita nak mempertahankan institusi raja yang kita ada ni, atau konsep raja berperlembagaan ni. Yang ni pun jelas. Sampai ke hari ni dah berapa puluh tahun dah kita berjuang ni, tak pernah lagi kita lari daripada konsep tu. Maknanya landasan kita ni, kita duk polish, kita duk jaga elok-elok. Kereta api masuk landasan tu tak pernah terkeluar dan tergelincir lagi lah daripada landasan tu setakat ni. Sebab kita ada objektif yang jelas, kita ada visi yang jelas, kita ada misi yang jelas. Sebab tu saya kata tadi, bila tak jelas, takkan itu juga yang menjadi pilihan. Jadi pilihan di tangan tuan-tuan dan perempuan, abang saya, kakak saya, adik saya, ahli keluarga saya, ibu saya, ayah saya. Tolonglah pilihlah calon yang terbaik yang ada. Tawaran yang kami berikan pada hari ini, calon nombor 2 Abang Zaidi Aziz daripada Barisan Nasional. Jelas. Betul. Orang kata apa? BN bukan meletak, orang kata apa? BN meletakkan calon yang bukan kaleng-kaleng. Ya, bukan kaleng-kaleng. Kaleng-kaleng punya. Itu kata. Bila tadi kita sembang kan, kita tanya matlamatnya kurang jelas. Tapi tadi YB dah sentuh dah. Akhirnya orang kata parti yang dibawa oleh Tuan M ni telah menjadikan kuasa Melayu itu lemah. Ya. Politik orang Melayu itu menjadi semakin kecil, pecahan parti ni. Mungkin YB boleh komen. Saya Farizwan, saya teringat tahu bila saya baca buku sejarah. Kita tengok sendiri bagaimana Laksamana Awang antara sebenarnya orang yang cukup hebat. Antara orang pertama sebenarnya yang mengelilingi dunia menggunakan kapal dia. Melalui lautan, kapal lautan. Dan benda ni disemadikan dalam, kalau kita pergi ke muzium di Brunei dan juga Singapura, disemadikan dalam muzium tu, diceritakan pasal Laksamana Awang ni. Maknanya kita duk berbangga kata Alfonso di Albuquerque lah, kita kata Lopez di Square lah. Kalau saya di rumah lu kita sebut Lopez di Sepulut, sebab Lopez Pulut tu. Tapi kita membanggakan benda-benda yang termaktublah sejarah yang belum pasti kebenarannya pun. Tapi cerita dia, bila kita tengok Laksamana Awang dengan kegagahan dia dan sebagainya, kita melihat sebenarnya kita memang itulah yang kita ada. Maknanya kita ada sumber yang cukup baik, kita ada keadaan yang cukup jelas, kita ada semua perkara yang cukup lah. Boleh tengok sendiri dengan mata dan kepala kita sendiri. Saya hari ni, saya tak bawa retorik pun kat tuan-tuan dan perempuan semua ahli keluarga saya, abang saya, kakak saya, adik saya, ayah saya, mak saya tak bawa retorik. Sebab saya kata boleh dilihat melalui pencapaian dan juga keberhasilan yang telah pun dibuktikan oleh pemerintahan sebelumnya daripada Barisan Nasional. Apa lagi yang kita nak? Apa lagi? Sebab dah dibuktikan. Mungkinlah ada sebahagian tu dia berharap contoh dapatlah, kalau kat rumah aku dapat bumbung contoh. Sungguh sampai sudah tak dapat. Nak salahkan kerajaan pun tak boleh, sebab mungkin maklumatnya tak sampai. Mungkin juga ada sekatan-sekatan yang lain. Sebagai contoh, kita ada sahabat-sahabat kita, anak-anak muda yang nak buat rumah, tapi tak boleh buat sebab tidak ada tanah. Tidak ada tanah, betul. Macam mana kita nak bagi rumah dalam keadaan tidak ada tanah? Contoh, saya bagi contoh. Maknanya saya nak cerita apa? Everything happen by reason. Yang tu orang kampung saya cakap. Orang kampung saya pun bukan kaleng-kaleng. Maknanya semua benda yang berlaku tu mesti ada sebab dia. Jadi kita ni kalau boleh kurangkan mencari alasan, banyakkan untuk memberi penjelasan. Itu yang lebih baik sebenarnya. Supaya orang di luar sana dia macam dalam cerita melodi. Dengan apa melodi dengan apa yang Nilofer dengan Nabil Ahmad tu? Meletup. Macam meletup. Ingat, tingkatkan prestasi, kurangkan kontroversi. Saya masuk semua hari ni. Saya rasa lepas ni dah boleh jual melodi dah ni. Mungkin dia pun tak try makan dah. Tak tahulah, saya pun dengar kereta je, jadi saya buatlah apa yang saya dengar tadi. Tapi itu cerita dia. Cumanya betul, saya cerita kepada semua ahli keluarga besar saya, pengundi-pengundi dalam N58 Slim. Pilihan di tangan masing-masing. So pilihlah yang terbaik. Setakat yang saya kenali, setakat yang saya tahu, parti yang membawa calon yang bernombor 2 tu, Abang Zaidi Aziz kita, Parti Barisan Nasional, merupakan parti yang cukup terbukti keberkesanan. Bukan sebab saya pakai baju Barisan Nasional hari ni. Kalau saya anak muda biasa yang tidak berparti sekalipun, kalau diberi peluang untuk saya bercakap, saya akan bercakap benda yang sama. Sebab saya akan buktikan dengan keberhasilan dan juga kejayaan yang telah pun diberikan kepada masyarakat, dan juga maslahahnya datang dan juga diberikan kepada semua. Ni jelas. Betul. Dan insya-Allah saya rasa mungkin pengundi-pengundi Don Slim ni, orang kata dia orang dah bijak, dia orang dah tahu dah mengenai ini kan. Mungkin juga lalang kita dah duduk dalam bulan 8, bulan kemerdekaan. Mungkin saya nak tanya juga pada YB. Kita sembang pasal pejuang dan juga perjuangan. Mungkin YB boleh terangkan apa yang perlu ahli-ahli UMNO dan Barisan Nasional khususnya untuk memikirkan macam mana diorang nak berjuang untuk parti kita. Silakan. Benda ni sebenarnya ialah
siapalah saya nak menceritakan benda itu, sebab saya pun antara anak-anak muda yang baru saja bersama dengan perjuangan parti. Nak kata lama sangat sampai 30 tahun pun tak ada benda tu. Sebab kalau saya kata 30 tahun, maknanya saya buka-buka mata, umur saya 6 tahun saya dah masuk sebagai ahli parti. Betul. Macam tak logik pula Betul, kan. tak logik. Nanti saya kena balon dalam komen kat Facebook. Jadi Sekali saya pun kata cuih lagi. saya pun cerita benda sama. Saya bermula penglibatan daripada awal umur 18 sampai ke sekarang umur saya 36, 18 tahun, lebih kurang separuh daripada usia saya ni dalam pelibatan parti ni. Saya dah buat sebab tu belajar di universiti sendiri, saya dah buat kajian. Saya melihat sebenarnya kekuatan parti ini hadir daripada ahli-ahli yang cukup setia. Ahli-ahli kita ni setia. Ahli-ahli UMNO, ahli-ahli Barisan Nasional secara keseluruhannya cukup setia. Disebabkan kesetiaan itulah perjuangan hadir. Daripada perjuangan itulah kita memperkuatkan dan juga memperkukuhkan parti. Maksudnya apa? Benda tu datang daripada jati diri setiap ahli yang ada. Saya boleh memohon, merayu dan juga mohon restu daripada semua ahli-ahli daripada UMNO, Barisan Nasional, juga daripada mungkin Perikatan Nasional dan juga Muafakat Nasional. Teruskan kesetiaan, kemurnian dan juga teruskan berjuang untuk parti ini sehabis-habisnya, seperti mana kita sedang untuk meraihkan hari kemerdekaan ni. Dan saya ingat sebab tu mungkin Tun bubuh nama pejuang kot sebab bulan 8. Bulan 8 kan. Kalau kata benda tu bulan 9 mungkin dia bubuh Tengku Johor. Dia tukar nama. Jadi itu mungkin keadaan. Tapi saya nak cerita mengambil gist, spirit dan juga semangat bulan kemerdekaan ini. Kita sama-sama kuatkan jati diri kita. Kita sama-sama yakin dan pasti inilah parti yang membawa kepada kemaslahatan kepada rakyat. Inilah parti yang sentiasa memikirkan apa nasib rakyat di luar sana dan bagaimana untuk mempertahankan hak rakyat secara keseluruhan. Jadi kita kena ada kekuatan jati diri. Betul. Mungkin kata sebagai rumusan akhir lah, atau rumusan akhir mungkin Webi boleh terangkan apa tu harapan untuk PRK di Don Slim ini. Okey, senang, mudah. Buat semua pengundi-pengundi, ayahanda saya, bonda saya, kakak saya, abang saya dan juga adik saya yang dah boleh mengundi dalam N58 PRK Slim. Hari pengundian pastikan keluar seawal yang mungkin. Kemudian pergi dapat bagi IC, cek nama, dapatkan kertas undi. Jangan tengok nombor lain dah. Daripada 2 minggu ni start belajar tengok nombor 2 je. Jangan tengok nombor 1, jangan tengok nombor 3, jangan tengok nombor 4 dah. Tengok nombor 2 saja. Tengok betul-betul cara tulis nombor 2 tu macam mana. Tengok nombor tu, pergi pangkah hak nombor 2 saja. Jangan pangkah atas nama dia, jangan pangkah dekat nombor. Pangkah dekat ruangan kotak kosong yang disediakan tu, sebab kita tak mahu dia rosak. So pangkah nombor 2. Yang pertama. Yang kedua, lepas pangkah, lipat kertas tu elok-elok, pergi ke tempat untuk pembuangan peti undi tu. Letak kertas tersebut dalam peti undi, pastikan kertas tu masuk elok dalam kotak peti undi tu. Jangan pula lagi nak tunjuk bukti. Jangan bawa balik noh. Saya nak buktikan kepada calon 2 ni, calon Barisan Nasional yang aku mengundi dia, dia bawa balik kertas undi. Abang, dah saya dah undi abang, mampu pakai tak ada lah undi tuan-tuan tu. Pastikan kalau macam tu haru. Kertas undi tu masuk dalam peti undi untuk dibuat kiraan selepas itu. Dan insya-Allah kita lah antara orang yang memastikan kemaslahatan rakyat kawan-kawan kita yang lain ni. Sebab ada di kalangan kita ni yang baru berumur 18 tapi perlukan perkhidmatan di pekerjaan. Perkhidmatan yang terbaik. Jadi kita membantu mereka secara tuntas juga, dan juga kita membantu bayi-bayi kecil yang tak tahu apa-apa tu. Jadi keputusan dan juga peluang ada di tangan masing-masing. Tidak ada pilihan yang lain. Calon 2 iaitu Abang Zaidi Aziz daripada Barisan Nasional. Pilihan yang tepat. Buatlah pilihan yang bijak, buatlah pilihan yang tepat. Kenapa? Pilih yang lain. Amboi, saya dah tadi. Terima kasih jugalah saya ucapkan kepada YB Tuan Saidi kita kerana sudi bersama-sama dengan Teh Tarik Talk pada petang ini, walaupun dia kata basah hujung-hujung renyai tadi. Dan juga saya nak terima kasih kepada semua viewer-viewer yang telah tetap setia setiap kali. Terima kasih semua. Teh Tarik Talk ya, diorang ni ada memang setia dengan kita. Terima kasih semua. Terima kasih dan saya mewakili semua kru-kru Teh Tarik Talk mengucapkan terima kasih dan selamat berjaya kepada semua jentera-jentera untuk PRK Don Slim N58 ini, dan semoga insya-Allah dan confirm insya-Allah saya rasa Barisan Nasional akan menang di Indonesia, insya-Allah. Terima kasih. Terima Jangan kasih lupa temu janji kita untuk nextnya di Teh Tarik Talk. Sila like, share dan kongsi. Terima kasih. Terima kasih banyak semua. Assalamualaikum. Terima kasih, Baby.